Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Yeah. Kita akan berzoom lagi macam biasa dalam Sembang Bimbang Live. Sembang Bimbang Live, kita akan bercakap tentang satu topik, dan satu topik ni adalah sangat-sangat membantu kepada mereka yang nak turunkan berat badan, yang nak capai ke matlamat fitness diorang. Alright. So, hello Daing Indrapura. So, before I go any further, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang memberi saya unconditional support. Ambil kau unconditional support kepada saya yang bila kita buat sesuatu yang secara konsisten macam ni, saya buat live, saya buat fitness Q&A, saya buat benda semua. Kadang-kadang kita just nak bantu orang je. Saya just nak sampaikan satu information kepada orang semua yang ada dekat sini, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang kita boleh bantu diorang kan. So kadang-kadang apa yang saya nak adalah saya dapat ubah sesuatu, saya dapat ubah dunia kan. Saya dapat ubah dunia, which is saya tahu macam is unlikely to happen, but it's worth a try lah kan. Jadi saya, kalau boleh, saya punya effort ni ada orang nampak, dan alhamdulillah ramai yang memberi saya kata-kata semangat, ramai yang memberikan saya support dan sebagainya, dan saya sangat-sangat appreciate these people yang telah memberikan saya sedikit suntikan semangat. Bukan sedikit dah, suntikan semangat macam inject apa tu kan. So again, saya nak tanya sikit siapa dekat sini. Hello Daing Indrapura, Lukman Hassan pun ada. Tengok sikit. Hai Rafiah. Hello Azizah Umar. Hello Rafiah Harun. Hai DS Koh. Apa khabar anda semua di sana? Hello Mazlin Lin. Hello Rosmaria. Okay, hari ni kita akan bercakap tentang apa tahu? Hari ni kita akan bercakap tentang apakah 10 cara untuk fat loss. Okay, pertama sekali, apa beza fat loss dengan weight loss? Ada tak siapa-siapa sini yang maybe nak mencuba apa benda beza antara dua tu? Okay, so macam biasa saya nak buat few things dulu sebelum kita mulakan sesuatu. Alright, saya nak tanya sini, siapa kat sini tahu apakah perbezaan antara fat loss dan weight loss? Nak bakar lemak dan nak turunkan berat badan. So siapa yang tahu jawapan dia, saya akan bagi dia sesuatu secara free of charge. Saya akan bagi dia satu e-book secara percuma. Okay. Hai, siapa dekat sini? Hello. Alright. Saya just nak bagi tahu sikit tentang rakyat Malaysia. Malaysia merupakan negara yang paling obese sekali di Southeast Asia, di kalangan golongan dewasa. Manakala di kalangan kanak-kanak pula kita dapat silver medal, yang mana golongan kanak-kanak adalah golongan yang second paling obese sekali di Southeast Asia. Nombor satu adalah Brunei. Jadi Malaysia telah mencapai satu tahap sejak daripada 2014 kalau tak salah saya, adalah sebuah nation yang paling konsisten sekali berada di tangga teratas di golongan orang yang paling obese sekali di Southeast Asia. Saya rasa benda ni satu benda yang merisaukan. So that's why saya rasa macam why not kita bukan why not lah, I think is an obligation dah kepada saya, sebabkan saya rasa saya yakin saya dapat bantu lebih ramai orang untuk turunkan berat badan. Because masalah berat badan ni adalah satu benda yang epidemik yang melanda rakyat Malaysia ni. Bukan masalah sebabkan tak boleh nak kontrol, benda tu boleh kontrol, tapi kalau nak kontrol dia kena start from within. Start daripada diri kita sendiri dulu. Sekejap, sebelum tu saya nak tegur dulu siapa dekat sini. Hello Zahar Muhammad. Hello. Mizi Tarmizi. Hai, siapa lagi dekat sini ni? Hai Cik Rosmani. Hello Nur Syafina Smatzuki. Hai Intan Airin. Siapa lagi dekat situ?
Hai Liza. Alright. Sebelum saya mulakan saya punya topik tu, saya nak bagi tahu dulu tentang update semalam, dan insya-Allah lagi hari Rabu ni kot. Hari Rabu ni dan adalah merupakan hari kesinambungan daripada meeting semalam untuk collaboration dengan salah sebuah company Bumiputra, yang mana dia nak berkolaborasi dengan saya. Dan saya agak interested juga nak tahu lebih lanjut tentang apa yang kami boleh work together untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan. Jadi just stay tune, ada satu benda yang sangat-sangat exciting yang akan berlaku minggu depan. Just follow saya punya Facebook, Syahid AK Facebook page. Dan kalau rasa nak berkawan dengan Syahid AK personal pun, I'm very happy to have you as my friend list. Tapi saya tak tahu muat lagi ke tidak. Saya rasa muat kot, seorang dua lagi kot. Hello Alif Rafi. Hai. Okay, selain daripada itu, insya-Allah hari Isnin saya akan ada juga satu meeting lagi. Hai Carmila Abdul Kadir. Dari Isnin pula saya ada satu lagi meeting, macam discussion lah lebih kurang, dengan salah seorang nutrition expert dekat Malaysia. Kenapa saya nak jumpa dia? Sebab saya nak dapatkan lebih banyak lagi information daripada dia untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan. Korang rasa benda ni exciting tak? Rasa macam benda ni best tak kan? Sebab bagi saya, menimba ilmu dan share ilmu, dan dalam pada masa yang sama, this is my passion pula, is like a dream job for me kan. Especially bila saya dapat bantu ramai orang untuk turunkan berat badan, dan I see their happy faces bila diorang nampak result dia. Dan bila diorang compare gambar tu sebelah-sebelah, diorang rasa malu pula. Alamak, segan pula tengok gambar macam ni kan. Ramai yang tunjuk kat saya kan, bang, segan lah bang nak share gambar ni, segan lah coach nak share gambar dulu kan, macam buruk sangat lah. Tapi saya paksa juga. Bukan sebab apa saya paksa apa, sebab saya nak juga lama diorang tu, sebab saya nak dapatkan sumber inspirasi untuk orang-orang lain, supaya mereka tahu juga finally macam mana caranya untuk turunkan berat badan, that the effort is possible. Waalaikumsalam Carmila Abdul Kadir. Hai Ronald Wong. Hai Bunda Amirah. Hai Fafa. Hai Faizudon. Good. Hai Maizudin. Okay, itu antara updates yang saya nak buat. Saya beritahu tadi ada satu collaboration dengan salah sebuah company ni, Bumiputra. InsyaAllah kami akan jumpa hari Rabu ni. Ada satu benda exciting yang sangat-sangat best akan berlaku insya-Allah lepas tu. Dan lusa saya ada meeting pula dengan salah seorang daripada nutritionist yang nutritionist lah, expert nutritionist yang agak expert jugalah, dan tak ada famous kot. Tapi nutrition is not something yang ramai orang berminat nak belajar, tapi itulah something yang benda yang perlu belajar untuk turunkan berat badan. So that's why ramai rakyat Malaysia tak dapat nak turunkan berat badan sebabkan tak faham tentang nutrition. So saya kat sini nak mempermudahkan benda berkaitan dengan nutrition ni, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya dapat belajar melalui sharing saya setiap malam jam 10 malam. InsyaAllah saya buat live ni hari-hari sebab saya nak reach out to people yang ada dekat luar sana yang mungkin ada masalah berat badan tapi segan nak bagi tahu kat orang. Kalau katakan segan, jangan risau, boleh PM saya. Saya dah letak dah nombor telefon saya punya WhatsApp link tu dekat situ. So jangan risau, jangan bimbang, jangan segan. Kalau nak bimbanglah dekat tempat lain kan. So insya-Allah, sebab apa? Sebab saya nak bantu lebih ramai lagi orang yang ada masalah berat badan ni untuk dapat kembali ke pangkal jalan. Ke pangkal jalan kan. Tu kembalilah jadi lebih sihat lah maksud saya kan. Jadi itulah saya punya perjuangan yang saya idam-idamkan for the next year. Saya cuba bantu seramai mungkin orang untuk turunkan berat badan. So saya dah letakkan target numbers untuk bantu ramai orang. So saya harap itu adalah satu benda yang saya cuba dapat, dan doakan saya supaya apa yang saya buat ni, pertama akan mendapat result yang baik, dan kedua akan dapat keberkatan insya-Allah. Alright. Itu yang kedua. Yang kedua. Dan juga sebelum kita go any further, memandangkan ramai juga dah dekat sini, saya nak memperkenalkanlah diri saya, especially for those yang tak kenal lagi. Nama saya Syaharudin. Orang boleh panggil saya Syah, korang boleh panggil saya Syah.
panjang nama Syahrudin ni, boleh panggil Syah je cukup lah kan. So kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri, rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So you can call me Syah, your slimming expert. Alright, hey Zack, apa khabar? Tengok lagi siapa dekat sini aku nak tegur kan. Alright. Sorry kalau katakan saya tak dapat nak sebut nama. Saya sebut nama seramai mungkin orang kat sini. Ada yang tak dapat nak keluar. Hello Siti Raihan Farah. Apa khabar anda di sana? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat lah. So, okay. Hari ni kita akan cakap berkenaan dengan 10 cara untuk bakar lemak. Ataupun orang boleh cakap fat loss effort. 10 ways for fat loss. Kan? So semua orang nak turunkan berat badan, tapi tak ramai faham apa benda yang nak diturunkan. Hai Muhammad Naz. Hai, thank you Zack for liking this video. Hello Syahiza Mizan. Good. Alright. Saya rasa korang kena dengar sini baik-baik. Kalau korang ada kertas, korang ada pen, okay, be prepared kat situ sebab saya nak cakap something yang sangat-sangat penting dan sangat important. Sebab bagi saya, it is something yang sangat-sangat lack daripada ramai orang. So that's why ramai orang tak dapat nak control berat badan dia orang. So let's say macam ni lah kan. Kalau cuba tengok something yang korang boleh control. Something yang korang boleh control, contohnya macam korang bawa kereta, korang boleh control macam mana kereta tu punya maneuvering. Nak corner ke kanan, so tahu macam nak corner ke kanan. Nak corner ke kiri, tahu macam nak corner ke kiri. Itu adalah something yang kita boleh control. Benda lain yang kita boleh control, contohnya macam kebersihan rumah, contohnya kebersihan tandas kan. So apa benda yang kita tak boleh control? Especially benda tu senang sangat sebenarnya nampak ke depan mata je. Benda yang susah kita nak control adalah diri kita sendiri. Kita susah nak kontrol diri kita sendiri sebab kita berlawan dengan emosi kita sendiri. So bila kita berlawan dengan emosi kita sendiri, benda apa yang sepatutnya ada yang kita kena pegang kuat-kuat. Kita kena pegang kuat-kuat. Siapa tahu jawapan ni? Sebenarnya kita nak capai sesuatu, kita tahu kita nak capai sesuatu, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak buat sebabkan emosi kita tak membenarkan kita untuk buat benda tu. Banyak reason why. Antara salah satu sebab dia adalah sebabkan kita ada emosi. Emosi kita bagi tahu kat kita, baiklah aku makan. Baiklah aku tak payah exercise, tidur je kat rumah sepanjang hari. Baiklah lepas bangun tu aku pergi makan donat, makan nasi, makan apa benda dah lagi, minum air macam-macam. So itu adalah something yang kita rasa macam alamak, apa yang kita rasa macam apa tu, kita susah nak kawal lah. Kita susah nak kawal, especially benda tu berkaitan dengan emosi kita. Alright. So macam mana caranya untuk kita control that? Kita tahu kita susah in control. Macam mana caranya ialah kita kena tahu, kita kena betul-betul berpegang kepada kenapa sebenarnya kita nak kurus. Adakah kita nak kurus ataupun adakah kita tak nak kurus? Kalau kita nak kurus, kita kena tulis secara terang benderang dekat kertas ke, dekat buku ke apa ke, tulis kat kertas A4 ke, tampal kat dinding. Aku nak kurus sebabkan aku nak pergi umrah this year. Aku nak kurus sebabkan aku tak nak nampak lemah, sebabkan aku nak lebih banyak aku boleh main dengan anak-anak aku contohnya kan. Contohlah kan. Kenapa aku nak kurus? Sebabkan aku nak make sure aku dapat bagi yang terbaik untuk diri sendiri, untuk diri family dan sebagainya. So kita kena tulis terang-terang. Kalau tulisan doktor tu, cuba cari jalan untuk tulis. Kalau tulisan tak faham tu, carilah typewriter ke kalau ada lagi, ataupun pergi tulis kat Word, tulis print siap-siap, tampal dinding, tampal lah supaya setiap hari kita tengok, kita nampak sebenarnya this is what I want to do, this is why I want to lose weight. So saya nak bertegur siapa lagi? Syadin, hai. Zartina Hussein, apa khabar? Hari ni kita cakap something tentang motivasi juga, motivasi diri. Saya bukannya seorang motivational speaker. I hope I am. Sebabkan saya tahu benda yang berkaitan dengan nak turunkan berat badan ni, it requires a lot of motivation kan. Hai Bang Syukri Omar. Tuan Syukri Omar, apa khabar? So, bila kita nak turunkan berat badan, bila kita nak capai sesuatu tu, apa yang kita perlu buat ialah kita kena betul-betul ada satu pegangan yang sangat-sangat hebat.
sangat-sangat sangat-sangat strong. Sebabkan kalau katakan kita rasa macam nak down tu, kita tengok balik kenapa sebenarnya aku nak kurus in the first place. Kita rasa nak give up tu pun tak jadi. Sebab ada orang yang tolong ketuk kepala otak kita. Bukannya siapa-siapa pun, tulisan kita sendiri yang kita tulis awal-awal dulu kan. Alright, memandangkan. Saya rasa topik ni penting. Selain daripada tu, korang dah ada kertas dengan pen ke? Dah ada kertas dengan pen ke untuk tulis ni kan? Hai Tengku Jo, apa khabar? Okey, macam ni. Saya ada satu benda lah kan. Saya tanya korang jawab. Siapa jawab ni, saya akan bagi dia something for free. Saya akan bagi dia ebook free. Ebook free tu apa dia? Ebook tu adalah 12 tips macam mana cara nak turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari. 12 tips ni adalah something yang sangat powerful yang saya compilekan daripada apa yang saya punya experience dengan dealing with a lot of customers. Saya nampak apa masalah diorang dan saya rasa saya nak share ebook tu dengan korang kalau korang berinteraksi dengan saya hari ni kan. Sebab saya nakkan some interaction dengan korang juga, sebab saya nak tahu sama ada korang really want to hear this or not kan. So saya nak tanya korang satu benda kan. Apa beza antara fat loss dan weight loss? Beza antara bakar lemak dengan turunkan berat badan secara general. Siapa jawab betul salah, saya akan bagi dia ebook for free. Ebook free. Apa yang korang kena buat, dia nak claim ebook tu, klik dekat pin komen. Saya akan bagi dia ebook free. Ebook tu adalah 12 tips cara nak kurus selama 7 hari. Itu adalah sangat-sangat powerful punya tips lah. Hello Kanri, hello Syuhaida Salim. Hai Syarifah Madin, ada lagi. Alhamdulillah. Lin Ida, apa khabar? So memandangkan tak ada siapa nak jawab. Tak ada siapa nak jawab ke? Kalau nak jawab, tekan button like. Saya tunggu kejap. Semua tahu korang tengah typing tu kan. Kalau tak ada like, tak apa. Saya sambung memandangkan tak adalah rezeki korang tu kot agaknya. Hello Giselle Evalady Queensley. Wow, nama. Okey, macam ni. Perbezaan antara fat loss dan weight loss adalah bila kita cakap weight loss, dia turunkan berat badan secara general. Maksudnya dia turunkan berat badan secara general, tak kisahlah sebenarnya kita bakar apa benda sekalipun. Mungkin kita bakar lemak, mungkin kita bakar kita punya otot, kita punya muscle, mungkin kita dehydrated dan tak minum air, dan kita pun turunkan berat badan juga. Especially yang ketiga tu, yang berat air berkurang tu adalah bila kita tak makan karbohidrat ke, bila kita berpuasa ke kan. So setiap karbohidrat yang kita makan tu, dia akan store air, dan dari situlah kita akan ada berat badan. So antara one of the way untuk kita turunkan berat badan ialah kita tak payah makan karbohidrat macam nasi. Tetapi once kita start makan nasi balik, berat tu naik balik. So itulah berat air sebenarnya. So apa yang kita nak capai kat sini bukannya berat air, bukannya kita nak bakar, bukan kita nak buang berat air, bukan kita nak bakar kita punya muscle, tapi apa yang kita nak sebenarnya dalam total weight loss ni adalah fat loss. Apa yang saya ajar dalam saya punya syllabus, saya punya cara untuk train orang adalah semua pun bersasarkan daripada fat loss. Semua berdasarkan untuk bakar lemak. So macam mana, apakah 10 cara tu yang saya dah compilekan ke semua sekali, cara nak bakar lemak dengan cara yang lebih efisien. Okey, ready tak nak tahu? Kalau ready nak tahu, boleh tak tengok sikit ada tak like ke, love ke, apa ke? Nak tengok tak sama ada korang betul mendengar ke tidak? Okay, thank you daripada grup sini yang memberi saya like, a lot of likes. Okay, ada tak sini siapa-siapa dekat sini yang nak tengok? Ada, Alhamdulillah. Siapa tu agaknya? Indrapura rasanya, tak Indrapura memberi saya all the likes that I need. Siapa sini nak tahu lagi? Macam mana caranya untuk membakar lemak dengan lebih efektif? Nak tengok lah berapa banyak like saya dapat. Okay, saya nak tengok. Hai Devi Afriani, hai Nurul Izzah, hello Syahli Cahaya. Saya nak share something.
Thank you for the likes. Tak apalah, saya share jugalah. Syarifah Madin, hai. Alright, macam ni. Apa yang saya nak bagi tahu ni, korang boleh tulis, korang tulis lah. Sebab this is a very important punya tajuk dalam banyak-banyak live yang saya pernah buat. So dalam banyak-banyak live yang saya pernah buat, kebanyakan saya membebel je kan. Ramai orang tak faham membebel apa tu. So yang ni saya nak bagi tahu 10 cara benda yang sangat-sangat objektif untuk korang realize dan korang faham macam mana caranya untuk korang bakar lemak dalam keadaan yang paling efisien. Nombor satu adalah korang kena tidur dengan cukup. Tidur dengan cukup, and bukan setakat tidur cukup. Masa tidur tu you have a good quality of sleeping. Cuba avoid. Macam mana cara nak dapatkan good quality of sleep ni? Adalah pertama sekali antaranya ialah cuba avoid caffeine pada malam hari pertama. Kedua, cuba avoid using telefon sebelum tidur. Biasa kita akan buat benda tu, especially saya lah sebelum tidur ni. Biasa lepas live saya akan reply komen sikit ke, reply WhatsApp sikit ke kan. So itu yang saya akan biasa buat lah bila saya buat live apa semua. But it's okay. Saya pun memang susah nak tidur malam pun, bukan sebab apa, sebab saya ada anak kecil. Tiba-tiba dia nak susu apa semua, saya pergi buat. So macam itulah. Pertama, apa tadi? Good enough lah. Get enough sleep dan have a good quality of sleeping. Itu adalah benda pertama sekali yang kita kena dapatkan lah. Cuba cari jalan macam mana kalau terpaksa ambil dadah untuk tidur. Ambil lah. Tak. Gurau. Itu pertama. Kedua, saya dah masuk yang kedua Kedua, macam mana cara nak dapatkan fat loss punya cara adalah kita seboleh-bolehnya kita cut down kita punya liquid calorie. Apakah liquid calorie? Liquid calorie ni adalah contohnya macam minuman yang bergula, minuman yang macam jus yang bergula lah kan, especially ataupun kalau katakan kat sini minum alkohol, so alkohol pun is one of the highest punya calorie dalam mana-mana liquid, so it's very high. So that's why siapa yang minum alkohol ataupun apa-apa yang berkaitan dengan alkohol, dia punya berat badan akan meningkat, especially yang selalu sangat minum, and dia akan meningkatkan kawasan perut je pula tu. So itu antara minuman berkalori yang kita cuba avoid. Banyak lagi minuman bertin, minuman kotak yang kita boleh beli kat 7-Eleven ke apa semua tu, Coke ke, Pepsi ke, carbonated drinks especially, semua tu adalah minuman yang berkalori. So kita cuba avoid minuman tu. Jadi apa yang kita akan minum tu adalah minuman yang zero kalori, macam air kosong, kopi kosong, teh kosong. So kita minum macam tu. Saya lebih prefer minum air kosong lagi dalam sehari. Sebab pertama, keperluan air dalam badan saya terlalu tinggi. Saya kena minum 3 liter lebih sehari. So 3 liter lebih tu berbotol-botol air saya kena minum. 3 botol setengah lah, yang seliter je saya kena minum. So itu tak apa. So itu adalah nombor 2. Nombor 3 ni best. Nombor 3 ni adalah nama dia LISS. Pernah tak dengar LISS? LISS, Low Intensity Steady State. Low Intensity Steady State punya exercise. Contoh macam low intensity steady state punya exercise adalah kita exercise dalam yang tak terlalu ekstrim. Kita just boleh buat contohnya macam brisk walking, macam jalan kat luar tu kan. Ambillah dalam masa setengah jam ke sejam berjalan sahaja. Ataupun kalau nak lebih sikit, try hello Nazirah, thank you for the likes. Kalau katakan nak berjalan-jalan kat luar, kena jogging ke pun boleh, tapi jogging with low intensity lah. So saya ada buat satu live video macam mana caranya untuk kita berada dalam state fat burning state. Adalah bila kita buat exercise tu, tak kisahlah exercise apa tu, jogging ke apa ke, kita masih lagi boleh bercakap atau menyanyi. So menyanyi ke bercakap ke. So bila kita bercakap atau menyanyi tu, bermaksud kita berada di dalam fat loss zone. Heart rate kita akan increase bila kita exercise, tapi kita tak dapat nak increase too much sebab kita nak letak dia dekat dalam fat loss zone. Kita boleh bercakap lagi,
masa kita exercise tu, so dia akan limitkan kita punya heart rate tu supaya tak elevated terlalu tinggi sangat. Itulah dinamakan sebagai low intensity steady state. So it really membantu korang untuk bakar lemak dengan lebih power lagi kan. Jackie Ryan, thank you for the likes. Hey, itu yang ketiga. Ketiga itu adalah berkenaan dengan exercise. Okay, kalau korang akan perasan lah, dalam ke 10 benda yang saya cakap ni, ini je the only exercise yang saya beritahu. The only exercise saya beritahu. Saya tak suruh korang buat weightlifting ke, saya tak suruh korang buat, kalau korang pernah dengar HIIT, HIIT, high intensity interval training, saya tak suruh korang buat benda tu pun. Saya suruh semua orang yang saya train, especially for those yang ada yang ada overweight punya issue, really extreme punya issue, saya tak akan suruh dia buat benda yang pelik-pelik. Saya akan suruh dia buat macam list je. List tu maksudnya low intensity steady state lah. Tapi dia kena rajin buat hari-hari. Hari-hari is good because of, pertama, it doesn't really dia tak terlalu taxing sangat bila kita buat benda tu, sebab dia just macam berjalan. That's why ramai orang suggest kalau nak dapatkan the best fitness punya quality, cuba berjalan 10,000 tapak sehari. 10,000 tapak berjalan tu, it doesn't ask you to run, just berjalan je. Macam saya cakap tadi, untuk dapatkan heart rate yang paling optimum untuk fat loss adalah bila kita exercise tu, sama ada berjalan ke berlari ke, kita masih lagi boleh bernyanyi atau bercakap. So bila kita boleh buat benda tu, dan insyaAllah kita punya heart rate berada di dalam fat loss zone, dan dia akan bakar lemak sebagai dia punya sumber tenaga during our exercise tu. So macam best ke tidak? Best ke best? Hello Zillah Azizi. Kan. Macam itulah lain kali. So again, macam biasa, setiap kali saya buat live pukul 10 malam ni kan, Sembang Bimbang Live, hashtag Tanya Bamsyah, korang boleh tanya any question tau. Korang boleh tanya saya apa soalan, nak tanya tentang apa-apa benda pun. Tapi mungkinlah kot ada orang yang segan nak tanya, mungkin sebab perempuan malu-malu kan, atau mungkin pun lelaki pun ada yang malu-malu nak tanya macam-macam benda soalan, tapi segan, semua orang duk baca kan. Boleh tekan PM, boleh PM saya tu dekat dalam saya punya pin comment. Itu korang akan directly pergi ke handphone saya akan reply terus korang punya WhatsApp tu lepas ni lah, lepas live ni. Hal susah pula nak berreply WhatsApp tengah-tengah buat live ni kan. So itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi tidur dengan cukup, tidur dengan berkualiti. Nombor 2, cubalah sebaik-baiknya, cuba jangan minum air yang berkalori. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah low intensity steady state. Low intensity steady state. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat, guess what? Penggemar kopi sekalian, adakah anda ketahui bahawanya minum kopi sebenarnya boleh bakar lemak? Right. Minum kopi boleh bakar lemak tau. Boleh bakar lemak. Tetapi macam saya cakap tadi, hello Alia Sang. Macam saya cakap tadi, minum air yang zero calorie, yang low calorie. Ataupun seboleh-bolehnya terus cut down semua liquid calories lah, termasuk kopi yang dah dicampur dengan macam-macam jenis tok nenek tu, susu ke gula ke apa benda kan. Cuba avoid that. So black coffee is really good untuk fat burning because it increase your metabolism, it increase your because coffee tu juga caffeine lah, basically caffeine lebih general sikit, sebab caffeine tu ada pada macam-macam benda juga selain daripada kopi. Dia ada juga pada teh yang zero calorie, dia ada juga pada coklat, dia ada juga pada macam-macam benda lah juga kan. So tinggal caffeine dia tinggi rendah je lah. Caffeine is good because dia ada nama dia CNS stimulant. Dia akan increase metabolisme dan akan burn fatty acid. Macam best tak? Macam saya memang jenis minum kopi, hari-hari kena minum kopi. Sebab kan kalau tak ada kopi, saya rasa macam life is not complete. My morning is not complete kalau tak ada kopi. In fact, bukan dekat pagi je, malah pada waktu petang, kadang-kadang malam pun saya tengok juga. Hello Andy Biasan, thank you for the like and loves. Thank you for, hi Ferdian Shah Tahir. Again, kalaulah dikatakan korang ada sebarang soalan, ada apa-apa soalan tu kan, boleh tanya je lah. Tanya je, InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau saya tak dapat jawab,
Saya akan cuba cari someone yang boleh jawabkan untuk korang, dan saya akan PM korang directly jawapan yang korang tanya tu, insyaAllah. Semoga bermanfaat lah semua benda yang saya bagi tahu ni. Itu tadi yang keempat. Pertama tadi get enough sleep, kedua tadi cut down liquid calories, ketiga buat low intensity steady state, yang ketiga, yang keempat caffeine intake. Caffeine intake membantu korang untuk membakar dengan lebih jelas sekali. Ke 1 2 3 4. Tu 2 3 4 ke keempat. Yang kelima sekarang ni kita ambil probiotik. Probiotik ni apa? Probiotik ni dia ada macam bakteria apa tu yang baik untuk badan. Apakah probiotik food? Antaranya ialah yogurt, antaranya ialah tempe, adalah juga jeruk. Apakah 11 probiotik, makanan probiotik yang healthy gila kan? Antaranya adalah, sekejap saya tengok, kefir ataupun yogurt, ada juga binatang ni, tempe kan, kimchi tu kimchi, spicy Korean side dish tu pun adalah ada high probiotik. Miso, Japanese seasoning pun adalah ni juga adalah probiotik juga kan. Ada banyak lagi lah sebenarnya. Ada banyak lagi makanan sebenarnya, berbelas-belas makanan ataupun mungkin lebih yang ada probiotik tinggi. So it's best kalau katakan probiotik untuk membantu pada korang punya fat loss, punya perjuangan untuk membakar lemak. Itu nama dia. So itu yang kelima. Sekejap, kira balik, lupa dah. 1 2 3 4 5. 5. Yang keenam. Yang keenam. Sekejap, nak tahu lah korang ni follow ke tidak? Kalau nak macam senyap je kat sini, dekat grup sebelah senyap, dekat sini senyap. Hello Muhammad Izzuddin Asyafi. Hai Andy, biasa sini pun senyap, semua senyap ni, mungkin tak nak dengar kot. Kalau nak dengar, kau nak sambung, saya dah bagi tahu tadi 5 benda. 1 2 3 4 5. 5 benda. Saya nak cerita lagi 5 benda lagi. 5 benda untuk bakar lemak dengan lebih efektif. Kalau katakan korang nak dengar, boleh tak tunjuk like sikit? Tekan like ke, love ke, huyo, thank you bro. Tunjuklah sikit. Buat muka marah ke, muka sedih ke kan, muka menangis ke, muka terkejut ke kan. Nak tahu juga kan sama ada you are following me or not. So thank you for the love Muhammad Izzuddin Asyafi. Thank you for the love bro. Thank you for everything, for the support. Okay, memandangkan saya punya Facebook page ramai terima kasih. Terkejut betul kan? Terkejut betul siapa yang buat muka terkejut tu. So kita dah support, kita dah bagi tahu 5 benda tadi. Pertama, kita dah bagi tahu tentang mungkin ada yang baru masuk, mungkin ada yang mungkin nak tahulah kan, nak tahu apakah lagi sebenarnya. Apakah saya dah bagi tahu 5, apakah 5 benda tu? Pertama ialah cukupkan tidur. Kedua ialah down liquid calories. Ketiga, buat low intensity steady state punya exercise. Saya dah bagi tahu macam mana buat LISS ni, list ni. Keempat, ambil kopi O yang boleh bakar lemak gila-gila punya. Keenam tu 2 3 4 kelima lah. Kelima, probiotik. Ada banyak gila probiotik. Saya rasa Vitagen pun ada probiotik juga, tapi you have to check. Saya lebih prefer ambil makanan yang whole food. So kita masuk yang kelima dan kita masuk yang keenam sekarang. Apakah yang keenam itu? Keenam, kita ambil minum air yang secukupnya. Minum air yang secukupnya sebabkan air adalah sumber akan dapat detox. Boleh lupa perkataan tu. Boleh detox kita punya badan. Kita boleh detox kita punya badan. Let's say kalau kata kita ada banyak benda macam benda-benda yang tak sepatutnya ada, so air itulah akan detoxkan kita sebenarnya. Hai Maskah. Okay, ada orang suka ambil detox tea, apa benda detox lagi kan. Saya tak suggest benda tu semua. Saya tak suggest langsung sebabkan pertama you are spending extra money for that. Tapi sebenarnya korang boleh spend kat benda lain. Macam korang boleh beli kopi yang best-best ke untuk korang minum kan.
So kalau pergi Starbucks beli Americano kan, sedap lagi kan. So yang ni stay hydrated, minum air secukupnya sebab dia akan really flush away kita punya toxicity kat dalam badan kita. Itu adalah benda yang proven betul oleh mana-mana doktor di dalam dunia ni, tak salah ceruk mana sekalipun. Dia akan cakap benda sama dan they never suggest untuk ambil the kind of detox products. Detox tea ke, detox pill ke, ataupun segala jenis pill untuk kurus ke, segala jenis tok nenek minuman untuk kuruskan benda semua. Tapi saya strongly suggest whole food. Saya strongly suggest whole food because whole food lah sebenarnya makanan untuk kita makan. Processed food tu lah makanan yang sebenarnya bukan untuk kita makan lah kan. Tapi dah ada, kita cekik juga. Macam mana kan? Yang berapa dah kita? Dah ke-6 kan? Yang ke-7, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, aku pula tak tulis nombor. Mengira je. So apakah benda yang ke-7 itu? Siapa mau tahu? Siapa mau tahu dekat sini? Siapa mau tahu apakah yang ke-7 tu? Tips yang ke-7 untuk bakar lemak dengan lebih power sekali ialah kita makan makanan yang ada high protein. Kenapa bodybuilder makan makanan yang high protein? Sebab pertama sekali, protein tu adalah muscle food. Muscle kita memerlukan protein untuk maintain its shape, maintain its nutrition kan. So kalau katakan you go to the gym, any bodybuilder lah dia akan face benda yang sama. Kalau dia pergi gym, dia buat exercise macam nak mampus punya benda pun, tapi bila balik dia tak makan protein, so dia takkan dapat recover muscle tu. Dia takkan dapat dia just rosakkan muscle tapi tak recover balik muscle tu dengan tambah size dia. So kalau katakan tak makan protein, bermaksud dia tak dapat nak recover lah daripada dia punya segala apa yang dia buat dekat gym tu. Muscle dia akan just swollen, tapi dia akan recover balik kepada bentuk ngasal sebabkan dia tak cukup protein. So that's why banyak gila produk protein powder lah, apa benda protein lah kat luar sana, tujuan dia untuk supply kepada orang yang ada deficient protein deficiency lah kan. So maksud saya, keperluan protein saya dalam sehari adalah sebanyak 220 gram. Bermaksud saya kena makan setengah kilo ayam sehari, campur 2 scoop protein, campurlah nasi apa semua pun ada protein juga. So saya kena makan, point dekat sini dah, makan macam buaya, setengah kilo ayam sehari saya makan untuk maintainkan muscle, which is normal bagi semua orang yang nak build muscle. Ada yang makan telur, ada yang makan daging, ada yang makan salmon, ada yang makan macam-macam protein source kat dalam dunia ni. Macam saya bagi tahu, on average saya makan setengah kilo ayam sehari. Itulah saya makan. So with high protein diet, so dia akan bakar lemak juga dengan lebih mudah. Sebab pertama, kita akan kurang makan nasi sikit sebabkan kita dah makan dah protein tu, kita dah rasa kenyang dah. Kita dah rasa kenyang dah pada diri kita untuk makan benda-benda lain lagi. So ada soalan tadi, okay, that's a good question Daing. Bagaimana nak tahu how much protein kita perlukan? Alright, I mean, dia ada banyak cara lah sebenarnya, tapi saya prefer cakap macam ni kan. On average, seseorang punya berat tu, katakanlah berat badan seseorang tu adalah berapa? Katakanlah dia 80 kg for example. Katakan seseorang punya berat tu adalah 80 kg. So apa yang kita nak buat, saya buka kalkulator kejap. 80 kg, okey. 80 kg tu bersama dengan 176 pound. Okey. 176 pound adalah berat dia. Maksudnya 80 kilo lah tu. So dia kena makan 176 gram protein sehari. 176 gram protein sehari tu bukannya 176 gram ayam. Tak, 100 gram ayam bersamaan dengan 30 gram protein ataupun 24, 25 macam itulah, tengoklah kan. So macam mana nak capai ke 176 tu, kiralah sendiri. Faham tak? Dapat tak idea tu? Contohnya berat badan saya 80 kilo for example. So 80 kilo ni dikonvertkan kepada pound, 176 pound. So 176 pound punya orang, dia memerlukan 176 gram of protein sehari minimum. 176 gram protein sehari tu bermaksud
dia kena makan, kalau korang boleh kira sendiri, 100 gram ayam bersamaan dengan 28, 29, 30 gram protein. So untuk capai 176 ni kena darab sendirilah, darab 5-6 kali lah. So kena makan dalam 600 gram sehari lah kisah dia, ayam sehari. Kalau larat makan banyak tu, tapi insyaAllah good boy. Alright, so kita cakap tentang high protein diet. That's why diet, kalau korang pernah dengar diet Atkins, dia focus more on high protein diet dan high fat diet, and it cuts down the carbs. So that's why benda tu berhasil juga. Cuma the problem is kita kena cut down the carbs. Kita terpaksa sacrifice nasi kita for the sake of makan protein lebih dan makan fat lebih, which is something yang saya yakin gila tak dapat nak di apply pada setiap masyarakat Malaysia yang ada dekat sini. Alright, clear tak? Nanti saya dah bagi tahu tadi, pagi tadi kot, petang tadi saya bagi tahu macam mana cara nak tahu diet yang betul. Saya dah tengah bina satu formula. Macam mana cara nak explain kat korang. But it's okay, just wait for my next live. InsyaAllah saya akan explain lagi. Sebab kalau duk cerita semua benda satu malam ni, esok aku nak buat live pasal apa kan. So yes, apa tadi tu adalah kita makan high protein diet. So kenapa kita makan high protein diet juga? Pertama sekali, dia akan suppress hunger hormone. Dalam badan kita ada banyak gila hormon. So antara hormon yang ada ialah nama dia ghrelin. Dia akan bagi tahu kepada otak kita, weh, kau kena makan. Kau kena makan walaupun sebenarnya kita tak lapar pun, kita dah makan tadi. Kita lagi nak makan disebabkan kita ada satu hormon nama ni, hormon ghrelin. Dia akan suruh kita makan juga. So dengan high protein diet ni, hormon ghrelin ni akan disuppresskan, akan di neutralizekan lah, supaya dia tak bercakap. Clear tak apa saya cakap? High protein diet, dia suppress hunger hormone. Bottom line is, itulah dia. So itu adalah 7 benda. Saya nak bagi tahu 10 benda kan. So memandangkan tak ada siapa nak tahu dah. So saya rasa tak ada. Siapa nak tahu lagi 3? Last 3 punya benda. Macam mana caranya nak bakar lemak lebih gempak. Macam mana cara nak bakar lemak lebih tebal. 3 benda je lagi. Siapa nak tahu? Nak tahu boleh tunjuk love sikit. Buat muka terkejut ke, love ke, tak kisahlah kan. Yang penting saya nampak ada benda terapung kat atas tu. Hai Muhammad Ammar Al-Fateh. Hello ATM Rindu Hati. Hai. Siapa ada kat sana? Alright. Thank you Zack. Thank you Dain Indrakura. Alright. So ini this is what I'm saying lah sebenarnya kan. This is what I'm saying. Hai ATM Rindu Hati. This is what I'm saying tadi. Daripada mula-mula tadi saya cakap, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada semua yang memberi support kepada saya. Sebabkan saya yakin sebab setiap likes dan setiap komen korang sebenarnya, kenapa saya macam mendambakan korang punya likes dan komen during live saya, sebabkan live saya ni akan goes viral, pergi lebih jauh lagi dekat social media, Facebook punya medium ni. Sebab apa? Bila dia akan go viral, lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya cakap ni kan. Sebab so far korang rasa apa yang saya cakap ni benda kelentong ke? Tak kan? Benda yang something yang boleh bagi manfaat kepada orang kan. Betul tak apa saya cakap? Saya tak sembang cerita pasal Zul Arifin. Saya tak sembang pasal Da'i Farhan kahwin bla bla tu. Saya tak cerita pasal benda-benda sebab saya tak suka pun cerita pasal tu. Saya cerita something yang I'm good at, which is fat loss. And saya juga yang pasal boleh bagi manfaat kepada lebih ramai orang. Sebab tujuan saya adalah membantu ramai orang, seramai mungkin untuk turunkan berat badan mereka. So that's why I really hope that korang boleh like ke, love ke, ataupun komen ke, paling the best sekali, paling the bomb sekali, share ke kan. Why? Because I want this video, apa yang saya cakap ni akan pergi supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada kita punya live ni lah. So I would like to say thank you very very much for your love, for the comment, for the like, love, muka terkejut tadi, muka marah, muka gelak, muka menangis, semua. Thank you very very much. I really appreciate all of your effort kat sini kan. So kita go
to the other three, to the final three. Apakah dia? Tadi cakap tentang tidur. Macam Amir, tentu dia tak cukup tidur sebabkan dia ada anak kecil sama macam saya. Mungkin ada kat sini ada yang ada anak kecil juga, mungkin tak cukup tidur. Alright, tu yang pertama. Cukupkan tidur seboleh-bolehnya. Kedua, cut down liquid calories. Cuba minum minuman yang zero calories macam air kosong, kopi O dan sebagainya. Cakap pasal kopi O tadi, kafein pun membantu juga untuk bakar lemak lebih power. Keempat adalah buat low intensity steady state. Dia akan bakar lemak juga. Dia akan gunakan lemak sebagai kita punya fuel source untuk kita melakukan low intensity steady state tu. Yang kelima, saya juga cakap pasal probiotic consumption. Probiotic consumption. Dia ada prebiotik, dia ada probiotik. So kita cakap tentang probiotik. Boleh Google apakah makanan yang ada probiotik, dan juga korang boleh Google apakah minuman ataupun makanan yang ada high caffeine. So yang keenam, kita cakap pasal minum air secukupnya, stay hydrated. Dan ketujuh adalah kita makan protein yang secukupnya. Makan protein yang secukupnya akan membantu kita suppress hunger hormone. Ke-8 adalah kita cuba control kita punya stress. Kita manage kita punya stress. Itu yang ke-8. Macam mana cara nak manage kita punya stress? So, antara cara untuk manage stress kita, pertama sekali kita kena berfikiran secara positif. Itu satu topik pula. Kalau nak cerita pasal stress management ni kan, it will take another 3 to 4 hours punya live video kalau nak explain kan. Tapi this really helps lah kan. Cuba cari jalan untuk control, untuk manage stress korang. Alright, manage stress ni selain daripada buat yoga ke apa semua, selain daripada berfikiran secara positif, korang boleh buat yoga, korang boleh baca buku-buku motivation ataupun dengar benda-benda berkaitan dengan motivation. Cuba avoid tengok benda yang pelik-pelik dekat social media contohnya kan. So cuba avoid debates, cuba avoid all kind of things lah. Antara macam orang Islam, dia macam solat salah satu cara juga untuk manage dia punya stress. Bila kita macam angkat takbir tu kan, adalah cerita dia kat situ kan. So bila kita faham tentang solat tu sendiri pun, kita akan faham sebenarnya tak perlu nak stress sangat pun, tak perlu nak risau sangat, because life will end either way kan. So macam mana buat apa kita nak strive too much pun for something yang tak sepatutnya ada kan. Tak sepatutnya kita nak striving for. Tapi kita boleh, I tak nak cakap benda tu lebih-lebih lah, because it will reflect personal punya benda. So point is, cuba manage you punya stress. Itu yang ke-8 punya tips lah kan. Macam mana you nak handle, you can just Google, you can just find ways untuk reducekan stress by doing macam yoga ke dan sebagainya. It really helps sebenarnya. Yoga is one of the way juga. Dan of course solat juga untuk manage korang punya stress. Sebab stress dekat Malaysia ni is very common, especially stress kat tempat kerja lah, kadang-kadang pula dengan rumah tangga punya keadaan pun tak tentu, because dekat Selangor punya divorce rate pun tinggi juga kan. So is a lot lah. It's macam very senang gila nak rasa stress tu. One of the way for you to manage stress is try to find ways how to manage stress yourself lah. So itu one of the way jugalah, macam mana caranya untuk korang kurangkan stress, untuk korang bakar lemak lebih cepat, kurangkan stress. Ke-9, alright, antara benda yang kita boleh bakar lemak dengan lebih cepat juga, kita kena makan makanan yang ada high thermogenic food. Makanan high thermogenic food tu apa benda pula dah. Alamak, tadi cerita pasal probiotik, tu pasal list, ni apa benda lah kau cakap ni kan. Seriously, thermogenic food, makanan thermogenic food, makanan ataupun minuman yang very good untuk membakar lemak korang yang banyak itu. Apakah makanan thermogenic food? Nak tahu tak?
nak tahu tak apa benda makanan thermogenic food tu? Alright. Pertama sekali, apakah thermogenic food? Thermogenic food tu adalah makanan yang berkaitan ataupun minuman yang berkaitan, setiap makanan yang kita makan sebenarnya dia perlukan calories untuk bakar tu kan. Macam kalau katakan kita makan nasi, ada extra kalori yang diperlukan untuk bakar that nasi yang ada kalori juga. So macam thermogenic food adalah makanan ataupun minuman yang ada zero kalori, yang bila kita makan atau minum tu, kalori yang digunakan daripada badan kita untuk bakar tu akan buat apa tau? Dia akan bakar makanan tu yang tak keluarkan any other calories dah. Dan makanan tu pula dia akan macam bagi korang rasa macam berpeluh, rasa macam panas dalam. Apakah makanan atau minuman yang korang rasa yang ada high thermogenic food? Efek dia, rasa korang pun selalu makan ni sebenarnya. Korang pun realise benda ni, cuba korang kita perasan kan. Apakah makanan atau minuman bila korang makan atau minum tu, korang akan rasa macam panas kat dalam? Cuba bagi saya beberapa yang mungkin korang tahu. Hai Hamzah Akmal Hisham, thank you for joining. Alright. Okay, antara makanan yang ada high thermogenic food, contohnya macam black pepper, chili, kopi pun ada thermogenic food effect juga. Thermogenesis nama bendanya. Ada juga macam halia, ada juga bawang, ada garlic, ada kunyit, ada apa lagi, banyak teh kopi saya cakap tadi. Ada apa benda lagi itulah. Even high protein food pun ada thermogenic food effect juga kan. So thermogenic food, saya google kejap, saya pun tak ingat je, so supaya korang boleh nampak idea apa benda yang korang makan tu boleh bagi korang rasa macam panas badan. Antara makanan itu adalah, sekejap, ada yang saya dah sebut dah, ada yang saya belum sebut lagi. Satna. And sebenarnya thermogenic food ni juga membantu untuk bakar korang punya belly fat. Macam best tak? Best lah kan. Semua orang bising pasal perut buncit. This is the way lah untuk korang settlekan masalah perut buncit korang tu kan. Bukan masalah perut buncit korang, perut buncit mereka yang terasa perut mereka buncit. Alright. Apakah ni coconut oil, celery, cinnamon, garlic, turmeric, salmon, chili peppers, green tea, apple cider vinegar. Ambil kau. Itu semua makanan, antara makanan yang ada thermogenic effect punya food, yang dia adalah zero calorie, close to zero calorie. Ada macam salmon pun ada kalori juga, because it comes from protein, it comes from fat yang ada pada salmon. Tapi yang selebihnya dia tak ada protein, dia tak ada kalori. Coconut oil ada kalori sebabkan dia fat. So point dia kat salah thermogenic food akan membantu, really membantu korang untuk bakar lemak gila babs punya. Green tea pun membantu untuk bakar lemak belly fat lebih efektif. Kopi macam saya cakap tadi, chili peppers, black peppers. Korang perasan tak bila perempuan dalam pantang kan, dia makan macam black peppers tu banyak sikit. Kenapa? Sebab nak bakar lemak lah. Pendek kata nak bakar lemak. So it really helps lah in terms of that. Dia akan bakar lemak lebih power lagi. Okay, memandangkan tahun depan bulan 8 buat saya akan dalam pantang lagi. So saya kena siap sedialah dengan skill memasak saya. Itu yang ke berapa lah? Itu yang ke-9. Yang ke-9 dah kita sebut. Kita ada lagi satu lagi yang saya tak sebut. Kalau korang dapat cover benda ni dan korang dapat faham benda ni, korang memang power lah. Korang boleh ganti saya sebagai coach lah. Korang boleh ganti saya, korang boleh ajar orang lain pula kan? Alright. Siapa sini nak tahu yang terakhir ni apa? Siapa sini mau tahu yang terakhir ni apa? Supaya bila korang tahu benda ni, korang akan dapat turunkan berat badan, turunkan bakar lemak korang dengan lebih efektif. Hai Wan Nur Aidawati, hai Hamzah Akmal Hisham. Siapa lagi dekat sini kan? Okey.
Siapa nak tahu boleh tak bagi like sikit ke, love sikit ke, gambar muka haha sikit ke, gambar muka sedih ke, muka marah ke. Nak tengok tak siapa marah kat sini kan. Alright. Yang terakhir sekali adalah jeng. Siapa nak tahu like sikit. Siapa nak tahu like sikit. Thank you Daing Indrapura. Alright. Daing Indrapura ni saya perasan juga lah, dia selalu kat komen, being proactive, so very active dalam saya perjalanan. Saya appreciate sangat. Antara geng-geng macam Daing Indrapura ni lah juga bagi saya rasa macam termotivated nak buat benda ni hari-hari kan. So thank you Zack pun sama kan. Dia banyak memberi, saya rasa macam banyak contribute. Macam wife saya Adina Bakri pun banyak contribute juga sampai jadi top fan pada page ni kan. So point dekat sini macam Amir pun dekat sini juga kan. Ada juga Nazratul Naziah pun dekat sini juga membantu saya feel very very motivated untuk buat benda ni on daily basis kan. Alright. Apakah yang terakhir sekali? Yang terakhir sini kalau korang tahu memang the best lah. Macam saya cakap tadi, kalau korang tahu benda ni, korang boleh ganti saya sebagai coach. Korang boleh bantu lagi ramai orang untuk turunkan berat badan. Kita sama-sama bantu ramai orang lagi kan. Okay. Apakah dia? Bendanya adalah Jackie Ryan pun banyak juga like saya rasa kan. Banyak like juga, banyak tunjukkan your emotion dalam saya punya saya punya live tu. I really appreciate each and every one of you. Really banyak gila membantu saya feel the love from you guys. Okay. Yang ke-10, yang terakhir sekali adalah kita kena faham how much calorie yang kita perlukan. Pertama. Kedua, kita kena makan below our calorie needs. Saya duk cakap benda ni berulang-ulang kali tau. Berulang-ulang kali dalam live saya sebelum ni, live saya sebelum-sebelum tu. Dan juga saya keep on cakap juga dekat dalam live ni juga, dan dalam kat tempat-tempat lain, untuk tahu tentang calories ni, untuk faham tentang calories ni. Once you faham tentang calories, once korang boleh manipulate calories ni, exactly kira calories. Once you know all of that, trust me, korang punya journey nak turunkan berat badan semudah 1, 2, 3. Alamak kan. Betul. Sebabkan semua orang yang saya pernah train, bila saya ajar dia tentang calories, saya ajar dia tentang nak kira calories dan sebagainya, diorang tak perlukan saya dalam tempoh masa yang lama pun. Sebulannya dah cukup dah untuk faham. Saya pernah compress kan satu kelas ni. Kalau korang pernah nampak saya buat posting kelas nutrition, kelas asas nutrition RM10. Adalah orang join kan. So far dah join dalam almost 30 orang juga kot. Once dah habis di kelas tu, diorang semua ketum. Diorang semua macam jam. Apa aku nak buat lepas ni kan. Terus jam. Sebabkan macam kan himpak dengan batu tau. Macam it's too much to understand. So apa saya buat sebenarnya, saya cuba bantu orang untuk faham tentang kalori ni macam mana, dengan cara saya buat macam satu program selama sebulan. Saya ajar diorang tentang calories ni supaya mereka lebih faham tentang calories, tentang keperluan kalori dia, tentang dia punya macam mana cara nak kira calories, macam mana caranya bila kita makan dekat luar kita tahu how much calorie yang kita makan tu, dan kita tahu juga macam mana caranya nak manipulate calories tu supaya in the end of the day, by the end of the week, kita boleh makan makanan kegemaran kita tanpa rasa sedikit pun, tanpa rasa sekelumit pun rasa bersalah. Sebagai contoh, minggu lepas saya makan McD. Makan Prosperity Burger. 2 minggu lepas saya makan kek. Kot ke makan benda apa tak ingat. Sebelum tu kek tu bukan setakat makan kek je tau. Makan kek sekali dengan milkshake. Ambil kau cerita pasal cut down liquid calories kan. Saya duk makan sebab apa? Sebab saya faham tentang how much calories yang saya perlukan. Pertama, dalam masa seminggu tu saya makan berapa banyak calories dah setiap hari, dan saya tengok berapa banyak ekstra yang saya boleh makan lagi. So that's why I eat big masa tu kan. So itu adalah satu benda yang saya rasa sangat-sangat super powerful lah. Orang cakap this is understandable that calorie is king. Siapa yang tahu pasal kalori ni, insya-Allah dia akan dapat jadi lebih kurus. Jadi lebih kurus lah insya-Allah. Semudah-mudahnya. Mudah semuanya macam mudah dok main. Punya mudah. So it's really sedih kan. It's really sedih, especially for those yang nak turunkan berat badan tak faham tentang calories.
Ramai orang harapkan dia punya coach untuk macam bagi verification, bagi affirmation apa yang dia boleh makan tu boleh makan ke tidak, boleh makan ke tidak. So macam macam satu cerita, satu hal kan, macam bila setiap kali kita nak makan, kita ambil gambar tunjuk kat coach, dia tak makan tu. So macam penat lah macam tu kan. Kita ni sebenarnya nak makan tengah lapar, nak minta approval daripada dia dulu pula, nak pula coach tu pula tengah buat apa dekat luar, letak phone ke tepi, tunggu kita tunggu dia reply dulu pula kan. So satu cerita kan. So saya punya program ni, saya open to all. Siapa yang interested nak tahu, klik pada WhatsApp link tu sekarang. Apa saya akan bagi dia, pertama saya akan kirakan kalori dia, berapa banyak kalori yang dia perlukan dalam sehari. Saya akan kirakan for free. Kedua, saya akan bagi dia e-book for free. Juga. Dan ketiga, saya akan bagi dia consultation percuma, macam mana caranya untuk dia dapat akhirnya turunkan berat badan dalam tempoh yang sekejapan je kan. So daripada situ insya-Allah saya akan ramai mungkin orang yang ada dekat dalam Facebook Live ni, yang ada dekat sini, dekat dalam grup sana dan grup sini, dalam keadaan watch party ni, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya share ni. Rahang saya nak cabut. So point is, saya cuba bantu lebih ramai orang lah, tu point dia. So for those yang really interested nak faham tentang kalori dia, PM saya sekarang. Saya akan kirakan kalori untuk korang for free, bagi dia ebook 12 tips cara nak kurus dalam masa seminggu for free. Dan saya akan bagi dia consultation macam mana caranya untuk dia dapat turunkan berat badan dalam tempoh yang sangat sekejap. So again, boleh PM saya sekarang supaya korang boleh dapat this privilege lah. And sebabkan lepas habis live ni, most likely korang takkan nampak saya punya nombor telefon dah, korang takkan nampak dah saya punya link untuk ni. So apa yang korang kena buat, korang kena menggagau lah, cari tunggu esok pukul 10 malam pula tunggu saya kan. So macam why not you click now, ataupun sekurang-kurangnya you click that link, and click link tu, then just tekan button send je. Why? Sebabkan kat situ insya-Allah korang akan dapat dah understanding who to contact tu kalau katakan korang ada masalah nak turunkan berat badan. Kalau korang tak ada soalan, tak apa, it's okay. Korang boleh reserve that soalan tu anytime that you feel, whenever you have any question and any doubts. So yes, I think that's all for now. Sejam lebih dah. I would like to say thank you very much for staying with me dekat dalam live ni. Saya doakan korang supaya korang dapat mencapai apa yang korang nak. Saya doakan korang supaya korang boleh achieve whatever target that you might have. Sama ada nak kurus ke, nak berjaya dalam bisnes ke, macam ada yang buka gym, dah expandkan gym dia, saya doakan dia berjaya kan. So saya doakan juga kerahmatan dan keberkatan korang dalam korang mengendalikan hidup korang, dalam mengendalikan career path korang dan sebagainya. Saya doakan korang juga supaya korang akan dapat menggunakan masa korang yang ada ni supaya lebih memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebab apa? Saya berpegang dan saya jadikan dia sebagai moto saya lah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. So live kita ni pendek tau sebenarnya. Saya ada tengok, saya ada seorang kawan. Saya jumpa dia 4 kali lah sebenarnya kan. Nak share lah, sebagai penutup kita punya live ni. Saya ada seorang kawan, nama dia Zulkifli. Nama sebenar dia, dia adalah seorang CEO daripada sebuah syarikat Malaysia. CEO kepada sebuah syarikat, kalau korang pernah dengar Easy Diet. Dia adalah, saya tak ada kata saya rapat sangat dengan dia, tapi saya kenal dia. Dan saya borak dengan dia, saya pada 14 Julai 2000 this year lah kan. Saya tanya dia few questions sebabkan dia buat tentang healthy diet kan. Dia buat tentang macam pemilihan makanan untuk dieting semua. Sini saya nak promote juga dia sebabkan inilah yang run business dia adalah wife dia sekarang. Kalau katakan korang nak makan makanan yang sihat, korang boleh contact Easy Diet. Just Google Easy Diet ataupun boleh search kat Facebook ataupun Instagram Easy Diet. They are willing to help you, to provide you all the best meal untuk korang turun badan. Itu nombor satu. Apa yang best lagi, apa yang saya rasa macam tersentuh kat situ adalah, tadi saya tengok satu video
video macam satu video group kita orang masa tu kan. Betul, last video masa tu saya video tu adalah pada 19 Julai. 14 Julai kita orang berborak-borak sikit, tanya pasal few things, tanya macam mana progress business dia, tanya tips dia, tanya macam-macam benda saya tanya lah. Dia cerita kat saya juga kenapa dia buat business ni. So it's very inspiring tau sebenarnya this guy. So dia memang salah seorang yang saya rasa macam memberi impact, walaupun saya tak pernah cerita kat dia, memberi impact dalam life saya sebenarnya kan. So dia cakap ni pun macam nak menangis kan, tapi well so whatever it is, reason saya tak pasti why, tapi it was a shock for me, especially pertama bila saya jumpa dia minggu lepas tu, he was so very healthy, dia sihat walafiat. Dan masa video yang saya bersama-sama dengan dia, he was very very focus pada video yang kita tengah buat sama-sama tu kan. Jadi I didn't expect that he went too soon. Apa yang point saya nak sampai kat sini lah, bukannya nak cakap pasal, just that saya nak cakapkan something tentang kita punya life ni. Life kita ni, kita tak tahu bila kita akan pergi. Kita tak tahu bila kita akan meninggal. Kita tak tahu apa yang kita akan tinggalkan. So it's best lah bagi saya kan, kalau katakan whatever that you know, tak kisahlah daripada saya ke daripada orang lain ke kan, share your knowledge out. Sebab whatever that you share, insyaAllah akan membantu orang lain juga, dalam keadaan korang perasan atau tak perasan. Saya buat live ni hari-hari tau, setiap malam pukul 10 malam. Tak kisahlah weekdays ke, weekend ke, saya mengantuk ke, saya tak mengantuk ke, saya penat ke, saya tak penat, saya akan buat juga pukul 10 malam. Why? Because I think I have a commitment kepada semua orang yang ada dekat sini. Komitmen apa? Komitmen untuk bantu mereka untuk turunkan berat badan. Macam saya bagi tahu tadi, statistik menunjukkan 46% rakyat Malaysia terdiri daripada golongan obes. Itu adalah benda yang saya cuba nak bantu sekarang. Bantu dari segi macam nak capai apa yang mereka patut capai dalam life diorang. Sebab saya, of course, at one point kita rasa macam apa contribution kita dalam life kita ni kan, apa contribution kita kepada community. Adakah kita just hidup sekadar hidup, adakah kita kerja sekadar kerja kan. Saya nak quote kata-kata Hamka lah kan. Hamka, kalau korang pernah dengar kata-kata ni, Hamka nama dia, kalau hidup sekadar hidup, baik jadi babi. Kalau hidup sekadar hidup, babi pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, monyet pun kerja. Macam itulah ayat dia kan. So macam apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini ialah, apakah contribution kita kepada orang di luar sana yang mungkin kita boleh bantu dia dalam mencapai sesuatu. Macam saya cuba bantu orang untuk turunkan berat badan. Sebab saya tahu itu adalah satu masalah yang terbesar sekali dekat Malaysia. Dan saya cuba buat konsisten mungkin setiap malam, dan saya akan cuba bantu diorang. That's why saya minta korang, kalau katakan korang ada masalah berat badan, just PM saya akan cuba bantu korang sebaik mungkin. Saya akan make sure korang dapat result korang tu secepat mungkin. Sebab kan I know things yang mungkin ramai coach tak nak share. That's why saya tentang kalori ni kan. I will be hated. Saya akan dibenci oleh orang. Especially the coaches, the fitness trainer and everything, because I share something yang diorang not willing to share dengan diorang punya client. Sebab diorang nak kan korang punya komitmen dengan bayar diorang setiap bulan by sharing all your meals to them. Sebab apa? Sebab diorang nak engagement dengan korang. Saya bukannya nak downkan anyone, tapi this is real fact kan. The only way untuk seseorang tu boleh buat duit dengan korang adalah dengan instill fear. Dia akan bagi tahu korang ni boleh gemuk ni, share makanan. Takkan setiap kali makan kita nak minta approval dia kan. So it's very tiring lah sebenarnya kan, kalau katakan kita buat benda tu. So that's why I cut it off. Saya ajar terus kepada korang tentang kalori. Why? Sebabkan bila kita faham tentang kalori, it's really easy untuk kita pilih makanan apa yang kita nak untuk kurus. Ataupun kalau katakan korang ada masalah nak naikkan berat badan, korang boleh pilih makanan apa yang sesuai untuk korang untuk naikkan berat badan. Dari kalau katakan korang ni kurus kering lah kan. So this is what I'm doing lah. Ini adalah perjuangan yang saya cuba lakukan, yang saya tengah lakukan since early this year, dan saya akan cuba membantu seramai mungkin orang. So saya minta korang doakan saya supaya saya lebih berjaya dalam buat apa yang saya buat ni. InsyaAllah bila saya dapat buat sesuatu kat situ,
each and every one of you yang ada dekat sini, yang mendoakan saya, yang sebenarnya yang komen juga, yang like juga, yang jadikan video ni pergi lebih jauh, tersebar dekat luar sana kan. Korang punya effort jugalah sebenarnya membantu juga dalam perjuangan yang saya buat ni. InsyaAllah sama-sama kita dapat benefit, sama-sama kita memberi manfaat kepada orang lain, dan sama-sama juga kita dapat jadi orang yang sebaik-baik. Sebab apa saya cakap tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. I really wish you have a good Sunday tomorrow. Have a good rest, have a good weekend. Macam saya esok, saya akan pergi dengan family saya ke Rawang. Ada kenduri kat sana. So, saya tak risau. Thank you. Saya tak risau tentang makan ekstra kat sana sebab saya dah jaga makan saya from Monday till today. Saya boleh makan macam apa tak esok. So no worries because saya faham tentang kalori, how much calorie that I need. InsyaAllah berat badan saya still in check. Alhamdulillah, everything is good. So yes, thank you very much for watching. Thank you Daing, thank you Jackie Ryan, thank you Adelina, thank you Hai Sayang, thank you Tuan Asrin, thank you Amir Muhammad, thank you Nazratul Nazia, thank you Norazian, thank you Harry Hasnol, thank you Maskah, thank you Muhammad Izzuddin Syafi, thank you semua yang ada kat sini. Hai. Thank you Kathy Lee, thank you Dira Ira. I appreciate each and every one of your presence dekat dalam saya punya live ni. Saya doakan korang anda sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.